Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita akan terus lihat satu Raja-Raja bab 14. Satu Raja-Raja bab 14. Padri menggalakkan kamu untuk baca bab ini dari ayat 1 hingga ayat 31. Sebelum Padri kongsi dari satu Raja 14, saya nak kongsi sesuatu yang telah berlaku dalam pelayanan Padri. Pada satu hari ini telah berlaku beberapa tahun yang lalu. Ada seorang jemaah telah telefon Padri dan dia tanya, Padri, kamu tahukah ada seorang jemaah dari gereja kita telah masuk hospital? Saya kata, saya tak tahu. Tak ada sesiapa yang telah beritahu kepada Padri. Padri dia minta kalau Padri boleh pergi dan berdoa untuk dia. Saya ini tak ada masalah. Padri pun telah pergi dan melawat dia dan telah berdoa untuk dia supaya Tuhan akan sentuh dan sembuhkan dia. Mengapa dia minta seorang jemaah yang lain untuk panggil Padri? Mengapa dia sendiri tak panggil Padri? Jemaah yang panggil saya pun dari gereja, yang masuk ward pun dari gereja. Mengapa dia suruh seorang jemaah untuk panggil Padri dan memberitahu dia telah masuk ward? Mungkin ada banyak sebab lah. Tapi dalam kes ini sebab jemaah yang telah masuk hospital dia jarang datang ke gereja. Jarang datang ke gereja. Padri pun telah melawat dia dan menggalakkan dia datang ke gereja, ikut kebaktian. Tapi setiap kali Padri jemput dia, dia akan bagi alasan. Banyak alasan mengapa dia dan keluarga dia tak dapat datang ke gereja. Sebab mereka terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Dan sekarang dia dalam keperluan, dia nak doa. Sebab dia jarang datang ke gereja, dia tak tahu macam mana nak panggil Padri. Oleh itu dia minta tolong seorang jemaah yang lain. Kalau dia telah datang ke gereja, tak payahlah minta orang lain. Dia akan terus panggil, Padri, sudah masuk ward, boleh datang berdoa untuk saya. Atau seorang ahli keluarga dia akan panggil. Sebab mereka langsung tak datang ke gereja, mereka pun datang macam mana nak hubung Padri minta tolong. Sama juga dalam kehidupan rohani. Sama juga. Kalau kita tahu Yesus, kalau kita taat kepada Yesus, kalau perhubungan kita dengan Yesus kuat, kita tahulah bila kita menghadapi masalah, kita tahu kepada siapa yang kita harus pergi. Kita akan terus berdoa. Sebab perhubungan di antara kita dan Tuhan Yesus memang rapat.
setiap hari kita belanja masa dengan dia. Kita baca firman Tuhan, kita akan buat renungan dan kita akan berdoa. Oleh itu bila kita menghadapi suatu masalah, kita tahu kita boleh bawa masalah kita kepada Yesus sebab dia adalah kawan kita. Hari kita akan lihat Raja Yerobeam. Raja Yerobeam, perhubungan dia dengan Yahweh, dengan Allah Bapa. Tolong buka ke 1 Raja 14. 1 Raja 14. Pada masa itu, Abia, putra Raja Yerobeam, jatuh sakit. Pada masa itu, Raja Yerobeam telah menghadapi satu masalah, iaitu anak dia telah jatuh sakit. Dan sekarang dia perlu doa. Tapi dia tak tahu macam mana dia boleh minta Tuhan Allah Bapa untuk menyembuh anak dia. Dan semasa itu Nabi Ahya, dia pun masih di Israel. Dia tak tahu macam mana dia boleh hubung dia, macam mana dia boleh pergi jumpa dia. Kita baca dalam ayat 2, Raja Yerobeam bertitah kepada istrinya, menyamarlah supaya tiada sesiapa pun mengenali engkau. Pergilah ke Silo, tempat tinggal Ahya, Nabi yang bernubuat bahawa aku akan menjadi Raja Israel. Tengok, dia sendiri tak berani pergi jumpa Nabi Allah Bapa, Nabi Ahya, Nabi yang setia kepada Allah Bapa. Oleh itu dia suruh isteri dia pergi jumpa dia. Itu pun kita baca di sini, dia kata menyamarlah sebab dia tak mahu orang lain tahu. Dia tak mahu Nabi Ahya tahu siapa perempuan ini yang datang untuk minta doa, minta tolong. Mengapa? Dia telah putus hubungan dia dengan Allah Bapa. Walaupun Allah yang telah memilih dia untuk menjadi raja, selepas dia telah menjadi raja, dia telah putus perhubungan dengan Allah Bapa. Dan kita tahu dia telah membuat 2 patung lembu jantan, dan dia telah menyuruh orang-orang Israel untuk menyembah patung-patung yang dia telah membuat. Dia sendiri menyembah, dia sendiri telah memberi korban kepada patung-patung yang dilarang oleh Tuhan. Dalam hukum-hukum halal kita tahu, kita tak boleh menyembah patung-patung. Walaupun dia tahu dia telah menyembah, dia telah putus hubung dengan Allah Bapa. Kita baca dalam ayat 9, 1 Raja-Raja 14 ayat 9. Dosamu lebih besar daripada dosa yang memerintah sebelum engkau. Engkau telah menolak aku. Engkau membangkitkan kemurkaanku apabila engkau membuat berhala dan patung daripada logam. Dia kata, saya akan ulang. Dosamu lebih besar daripada orang yang memerintah sebelum engkau. Engkau telah menolak aku. Dia telah menolak Allah Bapa. Dan sekarang dia dalam keperluan, dia tak macam mana nak pergi kepada Allah Bapa. Ini bila kita baca
Ada yang ramai seperti Raja Herobim. Saya tahu ada banyak yang mereka tahu macam mana nak pergi kepada Allah Bapa, macam mana nak berdoa. Mengapa? Mereka jarang atau langsung tak ikut kebaktian. Untuk mereka terlalu sibuk untuk datang ke gereja, untuk baca firman, untuk berdoa. Di sini, di satu raja-raja kita baca, Raja Herobim telah menolak Allah Bapa. Dia juga telah membuat patung-patung berhala. Apakah patung-patung berhala yang kita telah membuat dalam kehidupan kita? Sampai kita tak ada masa untuk Tuhan Allah Bapa. Sampai kita menolak dia. Untuk beberapa jemaah, patung mereka ialah handphone. Mereka boleh hidup tanpa makanan, tapi tak boleh hidup tanpa handphone. Tak tahu berapa jam mereka akan belajar dengan handphone mereka. Kita boleh gunakan handphone, tapi jangan menyembah, jangan jadi hamba kepada handphone. Untuk beberapa orang yang lain, patung mereka ialah wang, ringgit Malaysia. Mereka terlalu sibuk cari wang sampai mereka tak ada masa untuk Tuhan. Mereka menolak Tuhan sebab mereka telah jadi kawan dunia ini. Mereka telah menjadi kawan dengan ringgit Malaysia. Kita semua perlu ringgit Malaysia, tapi janganlah jadi hamba dan nak menyembah ringgit Malaysia. Kita boleh. Tuhan telah memberitahu kita ada dua. Kita akan menyembah Allah atau menyembah harta atau wang. Seperti Raja Herobim, ada yang ramai telah jadi hamba kepada beberapa macam, untuk kepada handphone, untuk wang, untuk harta, sampai mereka telah menolak Allah. Oleh itu mereka tak tahu bila mereka menghadapi masalah, mereka tak tahu macam mana nak berdoa, macam mana mereka datang ke depan Tuhan. Mungkin mereka rasa malu lah. Tapi kita mesti belajar. Kita mesti belajar untuk memberi Allah Bapa tempat yang utama dalam kehidupan kita. Ini kalau kita tahu Allah Bapa, kalau Allah Bapa, kalau Yesus adalah kawan kita, bila kita menghadapi masalah, kita boleh bawa masalah kepada dia. Kita tak payah jemput orang lain berdoa untuk kita. Pastor tolong berdoa untuk saya. Saya boleh berdoa untuk kamu. Adakah kamu ada berdoa kan? Pastor tolong berdoa untuk suami saya. Saya boleh berdoa. Kamu ada berdoa untuk suami kamu kan? Pastor tolong berdoa untuk anak saya. Saya boleh berdoa. Kamu ada berdoa untuk anak kamu kan? Kita mesti berdoa bersama. Kamu sendiri belajar untuk berdoa. Nanti bawa permintaan kamu kepada Tuhan. Sebab seperti padri, kamu pun adalah seorang anak Yesus Kristus, anak Allah Bapa. Seperti padri, kamu pun adalah seorang kawan Yesus Kristus. Di hadapan Yesus Kristus, dia tak ada tak pilih kasih. Dia kata, oh, padri datang kan? Okey, mari. Oh, ini Peter. Tunggu datang esok. Bukan. Untuk Tuhan Allah Bapa, kita semua pun sama juga. Bila kita bawa datang ke hadirat dia, dia akan menerima menerima kita. Dan dia akan mengabulkan doa-doa kita. Kita akan baca beberapa ayat dari Alkitab. Tolong buka ke Matius 7:7. Matius 7:7.
Mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Mintalah sesuatu daripada Allah. Dia kata, mintalah. Kamu minta, kamu akan dapat. Kita tak payah minta kawan kita berdoa untuk kita. Tolong minta Tuhan supaya dia akan memberkati saya. Tolong minta Tuhan, tolong berdoa supaya Tuhan akan bukan. Bila kita minta, kita akan dapat. Markus 11. Markus 11 Markus 11 ayat 24. Markus 11:24. Oleh itu, ingatlah apabila kamu berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahawa kamu telah menerimanya, kerana apa sahaja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Kita mesti minta, kita mesti percaya. Bapa akan memberi kita apa saja yang kita minta, dan Dia akan memberi. Inilah janji yang dibuat oleh Allah Bapa kepada kita, oleh Yesus kepada kita. Tolong buka ke Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Aku akan melakukan apa sahaja yang kamu minta demi namaku, supaya kemuliaan Bapa akan dinyatakan melalui Anaknya. Memang Tuhan dah memberkati kita. Bila kita diberkati, kita boleh bercahaya, bersinar untuk Tuhan dalam kehidupan ini. Ayat 14. Apa sahaja yang kamu minta daripadaku demi namaku, aku akan melakukannya. Ini janji Yesus. Dia kata, apa saja yang kita minta demi namanya, dia akan lakukan untuk kita. Ini adalah janji yang dibuat oleh Allah Bapa untuk kita. Oleh itu, kita mesti memperkuatkan perhubungan kita dengan Tuhan, Allah Bapa, dengan Yesus. Kita mesti bersetia kepada Dia, taat kepada Dia. Kita mesti baca firman Tuhan. Kita mesti berdoa setiap hari. Kita mesti datang ke gereja untuk menyembah Dia, untuk memberi kesyukuran kepada Dia atas semua berkat yang kita telah menerima. Janganlah jadi seperti Raja Herodes. Walaupun Tuhan yang telah memilih dia menjadi raja, dia telah menolak Allah Bapa. Dia telah membuat patung-patung berhala, dan dia telah berdosa. Oleh itu, bila dia dalam masalah, dia tetap macam mana nak datang ke hadirat Tuhan Yesus. Dia telah berdosa, dia telah menolak Tuhan. Oleh itu, dia tetap macam mana dia boleh macam mana datang ke hadirat Tuhan Yesus. Jangan menolak Yesus. Jangan menjadi hamba. Jangan menyembah patung-patung seperti yang Pak telah kongsi tadi, ya. Untuk ramai hari sekarang adalah patung yang kita menyembah adalah handphone. Jangan belanja, kita boleh guna handphone, tapi jangan menjadi hamba kepada handphone, kepada Facebook, Instagram, apa saja. Kita mesti jadi hamba kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tahu kita telah jadi hamba kepada Yesus, tak payahlah. Bila kita menghadapi masalah dalam keperluan, kita akan terus pergi ke hadirat Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah kawan kita, pangan kita, kawan kita. Yesus kata, datanglah kepadaku. Dia kata, datanglah kepadaku. Saya akan tamat dengan ayat ini, ya. Matius 11. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Dan marilah kepadaku. Ini adalah satu jemputan oleh Yesus Kristus, ya. Hai kamu semua yang lelah kerana memikul beban yang berat, aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Kamu ada masalah, datanglah kepada saya. Saya akan lepaskan, bebaskan kamu dari masalah kamu. Ikutlah perintahku dan terimalah ajaranku, kerana aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapat kesejahteraan.
Ini adalah jemputan Yesus kepada kamu. Datang, datang, marilah kepadaku. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.